Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon sampai anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, satu kenyataan media oleh Presiden GHRF Global Human Rights Federation, iaitu daripada saudara S. Shashi Kumar, yang menyatakan bahawa Perdana Menteri Malaysia perlu lebih praktikal terhadap permasalahan rakyat. Kenyataan ini dikeluarkan oleh Mr. Shashi Kumar apabila selepas saja daripada belanjawan bagi tahun 2023 dibentangkan. Ini adalah respon terhadap belanjawan yang mana pada pandangan Mr. Shashi, dia agak kecewa dengan keputusan ataupun dengan belanjawan yang diumumkan kerana tidak ada sebarang orang kata inisiatif baru ataupun yang melibatkan berkaitan dengan penggelaran KWSP disebut ataupun dilaksanakan dalam belanjawan tahun 2023. Okey, antara kebimbangan yang dinyatakan oleh Mr. Shashi Kumar ini adalah disebabkan oleh hutang-hutang tertunggak yang dihadapi oleh pencarum, seperti mana yang aduan yang telah diperolehi oleh NGO GHRF ini, yang mana mereka ini apabila sampai kepada tunggakan dan sebagainya, kemudian sehingga kepada dikenakan tindakan undang-undang, mungkin ada yang dah kehilangan pun harta benda dan sebagainya, namun dalam realitinya mereka ini mempunyai simpanan, iaitu simpanan wang KWSP, yang mana mungkin wang itu boleh menyelamatkan rumah mereka atau kediaman mereka sebelum ini. Tetapi kerana tidak ada akses disebabkan oleh masih lagi belum mencapai pada usia persaraan dan sebagainya, mereka telah kehilangan tempat tinggal, ataupun mungkin juga yang akan ada dalam proses orang kata menghadapi tindakan undang-undang dan sebagainya, tetapi mungkin dah hampir kepada usia persaraan dalam hampir setahun ataupun 2 tahun lagi, tetapi disebabkan tindakan undang-undang yang diambil walaupun ianya adalah kata berpunca daripada peminjam itu sendiri, tetapi pucuk pangkalnya mungkin berpunca daripada COVID, mungkin berpunca daripada PKP apabila mereka ini kehilangan pekerjaan. Jadi apabila ada tindakan undang-undang, kalau kata mereka ini hendak menyelamatkan dan sebagainya, mungkin apabila sampai kepada, kalau kes ini berjalan dalam satu tempoh jangka masa yang panjang, sampailah kepada usia persaraan, mereka boleh mengeluarkan wang mereka dan sebagainya, akhirnya mereka terpaksa menggunakan wang KWSP untuk membayar ataupun menyelesaikan permasalahan hutang yang mereka hadapi dengan jumlah yang lebih besar, kerana sudah ada tindakan yang telah pun diambil. Segala kos-kos berkaitan dengan perundangan, peguam dan sebagainya, itu juga perlu dikeluarkan oleh peminjam tersebut. Jadi ianya akan membebankan, malahan sepatutnya mungkin kalau kata wang caruman mereka ini digunakan untuk menyelesaikan pinjaman bagi kediaman mereka ataupun hutang-hutang yang lain, mungkin jumlahnya masih lagi membolehkan mereka ini mempunyai baki yang selesa ataupun mempunyai nilai baki yang tertentu. Tetapi kerana tidak dibenarkan sekarang ini dan juga perkara-perkara yang lain, jadi baki mereka apabila sampai kepada usia persaraan nanti, kalau kebetulan lah mereka boleh menyelesaikan dan kerana sampai pada usia persaraan dan sebagainya, jadi mungkin baki lebihan yang tinggal kepada mereka ni mungkin sedikit, mungkin tidak ada langsung ataupun mungkin tidak mencukupi, malah mereka perlu menambah duit daripada sumber-sumber yang lain untuk menyelesaikan hutang bagi yang telah pun dikenakan tindakan ini. Jadi ini antara kekecewaan yang dinyatakan oleh saudara Shashi berkenaan dengan aduan yang mereka perolehi daripada pencarum dan juga rakyat di luar sana, yang mana perkara ini harus menjadi satu pandangan, harus menjadi satu orang kata isu yang lebih praktikal lah untuk dilihat oleh Perdana Menteri Malaysia tentang apa yang dihadapi oleh rakyat sekarang ini. Dalam hal ini, apa yang mudah untuk diterjemahkan adalah rakyat tidak meminta satu jenis bantuan yang baru dalam jumlah yang besar. Yang keduanya, rakyat tidak minta untuk pihak kerajaan berunding dengan pihak bank bagi menghapuskan hutang. Tidak. Rakyat minta untuk dikeluarkan wang caruman KWSP mereka untuk menyelesaikan hutang. Itu adalah perkara yang baik kerana mereka ini, rakyat ini daripada kalangan pencarum hendak selesaikan hutang. Mereka tahu bahawa apabila mereka berhutang, mereka wajib untuk selesaikan hutang. Niat mereka itu betul, niat mereka itu baik, tetapi
mereka tidak ada sumber keuangan yang lain, dan kita ni rata-rata daripada pejabat swasta, simpanan kita yang boleh dikatakan majoriti ada satu-satunya adalah simpanan dalam akaun KWSP. Jadi itulah antara perkara yang mereka lihat yang boleh membantu mereka untuk mengelakkan daripada hutang-hutang mereka ini dikenakan tindakan undang-undang ataupun mereka kehilangan kediaman rumah tempat tinggal dan juga perkara-perkara yang lain. Walaupun mereka menggunakan wang tersebut untuk menyelesaikan hutang dan sebagainya, tetapi dengan ketiadaan hutang berjaya menyelesaikan dan sebagainya, sedikit sebanyak dapat memberikan kelegaan kepada mereka ini, sebab kita satu kepala kita sebelah ni masalah dah pun hilang. Berkaitan dengan hutang kita pun dah selesaikan dan sebagainya. Jadi kita hanya tinggal satu masalah lagi untuk mencari kaedah meneruskan kehidupan kita. Berbanding dengan kalau tidak diberikan peluang langsung, kita ada dibebani dengan kedua-dua masalah ini, sedangkan wang itu ada, cumanya wang itu duduk di dalam akaun KWSP. Jadi ini merupakan adalah salah satu sebab, selain daripada sebab-sebab yang berkaitan dengan isu suri rumah, mereka yang tidak aktif mencarum, dan juga sebab-sebab yang lain lagi. Terlalu banyak sebab, terlalu banyak perkara ataupun terlalu banyak alasan yang relevan untuk memenangkan penggunaan KWSP ini. Jadi kita harap kerajaan tidak lagi berdolak-dalik, kerajaan tidak lagi perlu mempertimbangkan dan sebagainya, namun telah banyak idea yang dibentangkan oleh pakar ekonomi sebelum ini. Idea itu pada saya harus dah dilihat. Kita mempunyai pakar di dalam KWSP itu sendiri, dan saya yakin apabila kita merubah sedikit modus operandi dan sebagainya, kita melihat KWSP ini sedikit sebanyak untuk membantu pencarum yang terkesan, saya yakin pakar-pakar di dalam ekonomi, pakar-pakar di dalam KWSP ini mampu untuk berfikir secara logik, secara realistik, secara holistik untuk membantu menyelesaikan masalah pencarum. Jadi harapan saya agar kita semua pencarum teruskan bersatu, teruskan menyokong NGO-NGO yang turun di jalanan untuk memperjuangkan tuntutan KWSP, kerana kita, modal kita adalah sekadar daripada modal moral support, tapi NGO-NGO ini dia melibatkan masa, wang ringgit dan juga sebagainya. Jangan berputus asa dengan sebarang kenyataan penafian ataupun sebarang kenyataan yang mengatakan kerajaan tidak akan memenangkan penggunaan dan sebagainya, tetapi teruskan bersatu bersama kita semua, bersama dengan kami semua untuk menjayakan tuntutan pengelolaan KWSP ini. Jadi itu saja sedikit perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya Firdaus Selamat, Facebook saya Firdaus Selamat Channel, ataupun di TikTok saya Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.